dalam Telegram dia ada dua perkara yang saya dapat lah ya melalui pengamatan saya. Dia satu group dan juga channel. Setiap benda ni berbeza. Kalau group, komunikasi dua hala. Maksudnya kalau kita hantar mesej, pelajar-pelajar kita boleh respon apa-apa mesej. Dan kadang-kadang di group ni bila kita hantar nota kan, banyak sangat noti masuk, jadi mesej tubi masuk. Kadang-kadang maklumat-maklumat penting dah tenggelam. Memang kita pingkan nota penting tu, tapi kadang-kadang bila dah banyak sangat benda-benda masuk kan, kadang-kadang student kita pun macam malas nak ni kan. Kita tahu, kita kena kenal dulu perbezaan di antara group dengan channel. Okey, itu group lah. Kalau channel ni dibuat untuk menyampaikan informasi sebenarnya. Kita boleh create channel tu sama ada kita nak satu hala saja, just sekadar menyebarkan maklumat, atau kita boleh buat komunikasi dua hala. Maksudnya kita up apa pada mentah, budak boleh respon. Cuma channel ni dia lebih tersusun. Kalau kita upload file, dalam ruangan file tu ada ruangan komen, student kita, pelajar kita boleh komen di ruangan tu saja. Okey. Seterusnya, kelebihan dua-dua ni, group dengan channel dia ada voice call Telegram. Maksudnya kita boleh berkomunikasi dengan pelajar kita yang berada dalam group ataupun channel tu menggunakan kita punya suara kita lah. Maksudnya semua orang boleh dengar. Cuma yang group ni dia punya kelebihan, dia ada share screen. Tapi di peringkat yang saya tengok semalam, kalau saya silap saya minta maaf share screen tu boleh melibatkan 30 orang sahaja. Untuk satu kelas memadai lah. Tapi kalau 2 kelas, 3 kelas, share screen tu tak nampak. Kalau di channel dia tak ada benda tu. Okey, itulah perbezaan ketara Telegram dan channel. Tapi hari ni saya akan lebih menekankan kepada channel. Okey, persoalannya mesti dalam kalangan kita akan tanya, macam mana nak tahu keterlibatan pelajar dalam kelas ketika PDPR berlangsung kan? Yang kedua, macam mana nak menguji kepahaman pelajar? Okey, dan lagi satu, macam mana pelajar hendak mencari semula sesi PDPR yang telah tertinggal? Contoh kita dah buat PDPR tapi pelajar kita lambat masuk ke apa. Okey, yang keempat, PDPR dalam Telegram ni boleh dirakam ke? Video seperti keterangan nota, sajak dan sebagainya, bukan dalam dan sebagainya boleh dimasukkan sekali. Okey, segala persoalan-persoalan ini nanti saya akan jawab dalam sesi kejap lagi kita buat sesi demo Okey, seterusnya apa tujuan penubuhan PDPR di Telegram? Kalau ikutkan apa-apa benda yang kita buat, tak kisahlah Google Meet, Kahoot dan sebagainya, Team terutamanya, kita kena ada matlamat supaya kita memperbagaikan kaedah PDPR. Kadang-kadang bukan semua student kita yang boleh capai dalam Team, bukan semua pelajar kita boleh capai dalam Google Meet. Okey, yang seterusnya memudahkan pelajar membuat rujukan dan panduan. Okey, untuk setakat ni lah di peringkat saya dan kawan-kawan yang lain, Telegram ni kan jika dibandingkan dengan WhatsApp ni kalau tak silap saya, kalau kita hantar mesej hari ni, budak tak download, seminggu kemudian baru dia nak download, sekiranya file tersebut kita delete, dia akan hilang, budak tak boleh download. Tapi kalau Telegram, kita dah upload file ataupun video, apa-apa video lah, 2 jam ke 3 jam ke, dalam Telegram ataupun channel ataupun group, dia tak akan terpadam. Walaupun kita delete kita punya file tu dalam kita punya simpanan, file kita dalam simpanan kita lah, tapi dia dah tersimpan dalam Telegram Okey, jom kita terokai bersama macam mana kita nak create ataupun kita nak bina kita punya channel di Telegram. Okey, apa yang perlu pertama sekali, apa yang rakan-rakan perlu ada untuk membina channel adalah tak lain tak bukan adalah internet lah. Kalau tak ada internet, macam mana kita nak bina Telegram? Gitu. Okey, yang kedua, Mas. Yo. Ada cikgu WhatsApp saya ni, dia kata cikgu Mas, dia bilang slow sikit, dia mau follow, dia bilang. Oh, ya Allah. Sorry. Okey. Maaf. Saya ni dulu sebelum jadi cikgu, saya ni penyanyi rap tu yang laju tu. Okey, bila bercakap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sorry. Mas. Saya slow. Ya. Jamsiah ni. Slow sikit Mas, nak belajar ni. Ya kak, sorry. Kak Jamsiah. Okey kak. Okey. Saya slow maaf Allah Akbar. Okey. Seperti yang saya cakap tadi, untuk kita membina benda ni, kita kena tahu tujuan kita lah. Okey. Terpulang pada cikgu-cikgu, okey, sama ada kita nak prepare apa. Okey, pertama yang perlu kita tujuan kita nak bina, kita kena pergi kat sini. Okey, kita buka kita punya Telegram dekat desktop, dekat telefon pun boleh. Okey, kita pergi kepada garisan yang berbelang-belang ni, ada 3 line ni, klik kat sini, dia akan keluar macam ni. Okey, new group,
ataupun new channel. Okey, tapi hari ni saya lebih kepada channel. Kita tekan kepada channel ni, dia sama aja. Okey, dua ni sama aja. Cuma channel ni dia tak boleh respon kecuali kalau kita buka lah. Okey, kita tekan kepada new channel, dia akan keluar macam ni. Okey, jadi kat sini nama channel kita type apa-apa. Macam saya Sajid Bahasa Melayu kan. Okey, saya buatlah dulu hari ni. Percobaan Bahasa Melayu. Okey. Kita tulislah di kita punya apa-apa dekat ni. Untuk rujukan ke apa ke. Okey. Untuk rujukan dan panduan. Sama je dia punya kaedah nak buat benda ni. Kita pun create. Okey. Yang ini terpulang kepada cikgu lah. Nak publish ke, nak orang yang dalam apa, orang-orang tertentu saja boleh masuk. Kalau saya ni lah private channel lah tapi terpulang pada cikgu lah. Okey, lepas tu save. Okey, tapi untuk kita memulakan kita punya, kita nak hidupkan kita punya channel, kita kena add salah satu seorang pelajar kita lah. Okey, saya ambil Alif lah, senang. Okey, Alif pun saya pun add dia. Okey, ni channel kita. Ini channel kita. Kita dah siap. Cuma channel kita tak aktif lagi ni. Bila saya tarik apa-apalah. Okey, saya tarik salam. Dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar pam. Maksudnya di bawah tu, di bawah ruangan salam tu, dia ada komen kan? Dia ada ruangan komen. Bermaksud ini channel untuk informasi saja. Okey. Sekarang bagaimanakah kita nak buat ruangan komen supaya pelajar kalau kita upload nota, kita upload status, kita upload video, pelajar kita boleh komen bawah-bawah tu. Okey, macam mana benda itu boleh berlaku? Okey, di kita punya paparan, dia ada 3 titik kan? Sebelah kanan ni, sebelah kanan paling atas 3 titik. Klik saja dekat sini. Okey, klik saja dekat situ. Okey, dia akan keluar view channel info. Dia akan keluar macam tu. Saya patah balik Klik 3 titik ke atas ni, view channel info. Faham? Dia akan keluar macam ni. Di sinilah tempat kita nak aktifkan dia, kita punya ruangan komen tu. Okey, ke atas ni ada 3 titik lagi kan? Klik 3 titik ni. Okey, dia ada pool. Kita tak jumpa pula benda tu. Di mana benda tu view channel. Sekejap Dia kadang-kadang dekat handset lain, dekat sini lain. Okey, kejap. Mana pula benda tu? Okey, kita pergi sini. Kita cari kalau dekat sini, sekejap dia lain ni. Kita kena cari yang secret grup perbincangan tu. Kan? Allahu Akbar. Mana dia ni? Kita titik ni. Kat mana dia? Ni anak pelajar. Sorry. Cikgu, okey. Pergi 3 titik ni, cikgu pergi ke manage channel ni, dia akan keluar macam ni cikgu. Cikgu akan nampak channel type, okey. Discuss ni, cikgu add sini. Kenapa perlu add a group? Sebab di sinilah tempat segala komen, segala file kita akan tersimpan. Okey, klik di sini. Okey. Lepas tu cikgu buat group lain. Create a new group. Okey. Dia akan keluar macam ni, create je. Tak ada apa masalah pun. Group ni, tak ada apa, maksudnya pelajar tak akan ganggu group ni. Group ni biarlah tersimpan rapi dalam kita punya Telegram. Sebab apa-apa file memang dia akan tersimpan di sini. Kalau cikgu delete benda ni, semua mesej kita akan terpadam lah. Create. Okey, lepas tu save. Okey, tengok saya bagi komen dia akan keluar. Tengok. Di sinilah pelajar kita akan komen apa-apa. Nampak tak? Bahasa Melayu. Okay, so di bawah tu ada ruangan komen. Jadi pelajar-pelajar kita akan komen di bawah-bawah tu lah. Setiap kali kita bagi kuliah ke apa ke. Okay. Setakat ni boleh dapat Boleh dapat?
Boleh? Tak dengar. Boleh tu, Boleh, ada orang boleh. bagi. Boleh Mas, boleh. Boleh, Boleh Mas, boleh. Faham. Okey. Terima kasih. Cikgu Mas Okey. saya nak tanya. Cikgu Mas Apa? saya nak tanya. Saya Ya, pada boleh, hari cikgu. terakhir ada Okey, cikgu, boleh, cikgu. nak tanya cikgu. Ya. Kalau kita nak add group, kalau kita nak tambah pelajar-pelajar kita tu, budak-budak tu semua kena update Telegram ke? Ya cikgu. Budak kalau nak lebih terbaik, kena update lah. Dia pergi ke Play Store, dia update je. Dalam tu ada Apple Store ke apa ke. Okey. Okey, kita dah. Jadi kalau sekiranya budak-budak kita, macam saya mengajar 2 kelas, budak Okey. saya, lepas tu dia syarat dia 30 orang je kan? Ya. Okey, 30 orang. kalau yang yang itu yang saya tak berapa faham yang tu. Macam mana saya nak menyampaikan pengajaran tu sebab saya 2 kelas. Tu saya tak dapat. Okey cikgu. Sebab itulah saya Terima kasih, prefer lebih. ya. Okey guys, faham cikgu. Sebab tu saya prefer kepada channel. Sebab channel ni walaupun dia tak boleh share screen, kalau dalam group tu dia boleh share screen, tak ada masalah. Tapi masalahnya buat masa ini dia hanya slide kita share tu 30 orang je boleh nampak. Yang mana lambat tu orang yang ke-32, ke-31 tu tak akan nampak. Kalau channel, memang kita tak akan nampak muka student, kita tak boleh share screen. Tapi kalau kita nak mulakan PDPC kita, kejap lagi cikgu saya akan ajar. Maksudnya kita akan pergi kita punya slide tu satu per satu. Okey. Kita dah create ni kan cikgu kan? Kita dah create ni. Okey. Pertama, nak paling senang, nak paling mudah, sebelum kita hidupkan, maksudnya kita bagi kita punya link kita kepada student, buatlah kita punya intro ni. Intro pertama kita punya kita punya channel ni. Tadi saya dah test kan? Mesej tadi. Lebih baik kita padam lah kan, sebab itu hanya percubaan sahaja. Jadi cikgu-cikgu create lah, buatlah cantik-cantik, hias cantik-cantik, buatlah apa-apa. Okay, salam. Dan selamat sejahtera. Channel ini, grup ini ditubuhkan untuk tujuan PDPR. Okey. Okey, tengok. Yang menariknya channel ni, macam WhatsApp, kalau kita tersalah hantar mesej, kita padam, lepas tu kita up balik. Kalau dia punya Telegram ni, kalau salah tengok ditubuhkan, saya salah aja kan. Cikgu klik je kiri, dia akan keluar macam ni, cikgu edit je. Jadi cikgu boleh edit apa yang silap berlaku kat sana dan hantar balik. Okey, tiada masalah. Okey, ini adalah bila kita dah buat kita punya intro, pengenalan, kita bolehlah bagi link kepada pelajar. Macam mana nak bagi link kepada pelajar? Cikgu klik kat atas ni. Okey, kejap cikgu sebab dalam handset dengan ni kadang-kadang lain. Okey, pergi kepada management channel tu. Okey. Kita cari dia punya tu cikgu. Invite link tu. Okey. Cikgu copy je link ni. Cikgu paste dekat mana-mana group kita punya group WhatsApp ke. Maksudnya bila student kita, contoh dekat sini saya dah copy tadi. Kita pergi balik Cikgu tekan 3 titik ni. Okey, pergi ke manage channel, clip. Cikgu pergi ke ni, invite link ni. Okey, klik dia. Copy link. Dah copy ni. Cikgu pergi ke mana-mana group yang cikgu nak paste tu. Okey, macam saya paste kat sini lah. Pump paste. Budak-budak kita klik saja kita punya link ni, dia akan masuk dalam group ni. Itu cara macam mana nak bagi link dekat pelajar. Okey, boleh setakat ni Okey. Kita dah berjaya buat group, buat channel, bukan group je kan, channel. Okey, kita pun dah berjaya bagi link dekat anak-anak kita, anak-anak pelajar. Sekarang bagaimanakah kita nak mengajar dalam ni? Okey. Untuk makluman cikgu semua, dalam channel ataupun group, dia tidak kisah berapa orang yang boleh masuk, 100 orang ke 200 orang, sebab peserta maksimal dia yang saya baca lah 10,000 orang, 10,000 pelajar dalam tu. Okey. Okey, matlamat kita yang seterusnya adalah bagaimanakah kita nak mengajar dalam ini. Okey, ada 2 kaedah cikgu. Ada 2 kaedah. Saya pergi kaedah yang pertama. Saya lebih suka kaedah yang pertama sebab saya akan pergi kepada satu bahagian. Okey.
kita kan buat slide banyak. Contohlah, kita sediakan slide. Ni slide saya ni. Saya dah sediakan kepada student. Ni. Ada satu, bila kita sediakan slide, ini bukan slide saya, slide kawan saya pinjam je. Okey, bila kita sediakan slide cikgu-cikgu, slide kita mesti panjang-panjang kan? Ada yang sampai 14 slide, 23 slide dan sebagainya. Okey, untuk kalau cikgu nak mengajar dalam Telegram channel ni, saya syorkan cikgu buat satu slide sebab kita akan terangkan kita punya kita punya slide ni kepada satu bahagian. Contoh, saya punya slide yang pertama. Okey. Saya punya slide pertama. Okey. Macam mana kita nak up slide? Kita pergi sini cikgu. Yang ada lambang klik kertas ni, kita klik. Okey. Kita pergi tempat nota yang kita tadi tu, mana kita simpan nota. Okey. Kita pun share slide yang pertama. Okey. Sebelum kita kita send, pastikan kita adalah tajuk apa-apa. Okey. Kelas Bahasa Melayu. Okey. Slide pertama. Okey. Jadi kat sini, anak-anak pelajar kita akan tengok di ruangan ini. Okey. Jadi macam mana nak kenal pasti student kita masuk ke tak? Macam mana nak kenal pasti student kita masuk kelas ke tak? Okey, senang saja cikgu. Kalau nak pastikan student itu dah masuk dalam kelas, saya akan buat. Kalau dekat tepi ikon ni kan, dekat tepi ikon ni dia ada gambar mic kan. Cikgu rakam je suara cikgu kat situ. Okey, contohlah katakan, kalau cikgu tak nak rakam suara cikgu buat boleh juga buat video. Tapi video dia, durasi video dia kalau boleh yang terbaik jangan lebih daripada 1 minit lah, sebab kita nak menjimatkan, kadang-kadang kita kena faham juga kita nak menjimatkan data pelajar. Okey, macam mana kita nak tahu student tu ada ke tak? Okey, salam. Kita bagi intro dalam ni, salam dan hai. Sila bagi nama anda, macam tu lah kata sapaan. Okey, jadi pelajar-pelajar kita akan komen banyak-banyak bawah tu. Jadi kita tahu student kita akan masuk dalam tu. Okey. Okey, lepas tu dalam ni sesi dia macam induksi lah cikgu. Dalam ni juga kalau dalam ni juga kita boleh lah. Okey, tajuk kita pada hari ni adalah tentang prosa tradisional. Tengok cikgu Alif tu, maksudnya dah komen. Maksudnya student-student kita sambung lah. Okey, dah settle benda ni. Maksudnya cikgu-cikgu sekalian, kenapa saya suka benda ni? Sebab komen pelajar ataupun respon pelajar akan berada di dalam ruangan tu saja. Okey, dah habis kita punya induksi, kita balik ke sini balik. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Sama juga dia punya kaedah cikgu. Klik yang klik kertas ni, kita pergi kepada slide yang kedua. Faham? Okey. Tapi yang penting kita kena ada keyword lah cikgu. Yang penting kita ada keyword supaya senang nanti bila pelajar-pelajar kita tertinggal, dia tahu dah dia nak search di mana. Sebab di atas tu kan ada kanta tu, budak boleh search lah. Slide kedua ke, slide ketiga ke. Okey. Slide kedua. Prosa. Okey, Sam. Okey, ini slide kedua. Bermaksudnya sini cikgu. Okey, kita klik di situ, kita nak mulakan penerangan. Cikgu-cikgu di sini, cikgu boleh rakam cikgu punya suara, cikgu boleh rakam cikgu punya video, ataupun cikgu nak upload video pun okey sebagai tambahan. Faham? Caranya sama juga nak upload video cikgu. Tapi nasihat saya kalau nak upload video jangan panjang-panjang cikgu, sebab kalau lebih daripada durasi 2 minit kadang-kadang pelajar bosan. Okey. Upload video. Prosa tradisional. Upload lah. Bermaksud kita akan tunggu student kita download video tersebut dan dia orang boleh tengok. Okey. Dan dalam grup tu juga cikgu-cikgu sekalian, kita boleh tanyalah pelajar apakah yang diorang dapat. Nanti anak-anak pelajar kita respon lah dalam tu. Okey. Dan yang lagi menarik cikgu, sekiranya budak tak respon, kita boleh buka kita punya suara kita. Kita nak okey, kita pergi sini cikgu. Yang ada ikon ni kan? Yang ada ikon ni kita klik je di sini. Continue. Dia akan keluar macam ni, bermaksud kita dah boleh bercakap. Kalau student kita ada 200 orang cikgu, 200 orang lah ada kat sini. Jadi kita akan tengok siapa yang terlibat, siapa yang tak masuk.
Cuma ni cikgu, saya nak pesan awal-awal, kalau dalam channel, saya biasa channel ni dia kena kita selaku admin, kita kena buka mic pelajar kita. Kena unmute, kena buka. Jadi masalah. Jadi nak senang nak mudah, saya akan lantik student saya, biasanya ketua kelas lah. Ketua kelas tu tugas dia buka dia punya kawan-kawan dia punya mic. Jadi cikgu boleh berkomunikasi secara terus dengan student dekat sini. Okey, boleh. Jadi pelajar kita tanyalah soalan, apakah yang anda dapat melalui video ini? Faham? Jadi pelajar-pelajar kita akan komen. Di situlah akan berlaku perdebatan tentang slide yang kedua ni. So kalau pelajar tanya macam mana nak create benda-benda lain, kita cakap kat pelajar, sabar, kita masuk satu persatu. Okey, dah selesai slide kedua, seterusnya macam tu lah cikgu. Kita up slide yang ketiga pula. Masuknya cikgu di sini, slide ketiga, hasil pembincangan kita akan terrekod, akan tersimpan dalam kita punya channel. Okay, cuma saya nasihatkan awal-awal, cikgu tulislah, okey, kalau dah cikgu dah post, cikgu nak edit balik cikgu punya ni, nak edit cikgu macam tadi, sama je. Edit, sambungan, kelas 6 Julai 2021. Okey, jadi pelajar kita tahu bahawa itu adalah slide kelas kita yang pada hari inilah 6 Julai 2021. Sampailah habis macam tu cikgu. Okey, ini cara yang pertama seperti mana yang saya cakap tadi cikgu, cara pertama. Tapi kebanyakan anak-anak pelajar saya suka yang ini. Maksudnya saya terang satu persatu. Maksudnya kita terang, kita ni. Maksudnya cikgu PDPR kita boleh sertakan rakaman suara yang ada mic ni. Cikgu tekan je cikgu punya ni. Tengok contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh faham? Ini rakaman, ni rakaman suara kita akan keluar jadi macam ni. Okey, kita pun boleh up slide lah. Kita up slide seterusnya. Kalau ada apa-apa. Okey, saya up slide Lepas tu saya pun rakam suara seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Slide yang seterusnya adalah mengenai faham kita hantar. Jadi pelajar-pelajar kita akan dengar berdasarkan berdasarkan slide tersebut lah. Slide ini boleh dibesarkan cikgu, tak ada masalah. Dalam headset dia boleh besarkan slide tersebut dan kita punya rakaman suara, kita punya suara penerangan tu stick akan berjalan. Budak buka slide, dalam masa yang sama dia kena klik rakaman suara tu. Gitu. Itu punya kelebihan dia. Okey. Setakat ni boleh dapat cikgu. Kaedah pertama menggunakan channel. Jadi dalam ni dia tak berterabur lah cikgu. Nota-nota kita tu. Sebab pembincangan kita akan pergi ke satu tahap. Jadi macam cikgu Alif respon ni kan, macam mana nak tahu budak tu faham ke tak faham, kita cakaplah, okey sekiranya faham bagi love. Kalau tak faham bagi ikon sedih ke apa ke. Budak-budak suka buat ikon ni. Nanti dia bagilah. Kalau dia bagi muka sedih tu maksudnya tak faham lah tu. Okey. Setakat ni cikgu ada pertanyaan. Ni macam ni. Bila ramai budak bagi macam ni, kena ingatkan pada pelajar kita, kalau ramai tak komen, bermaksud diorang tak ada lah tu. So diorang kena komen supaya kita tahu kehadiran dia ataupun kewujudan pelajar-pelajar kita. Okey. Boleh cikgu Boleh? Boleh. Okey. Ini cara pertama. Kaedah kedua, okey, kadang-kadang kita nak pelbagaikan kaedah kita kan. Okey, kita up slide penuh. Kita up slide penuh dalam ni. Faham? Kita tariklah slide penuh nota pada hari ini. Okey. Ni kaedah kedua juga kaedah kedua. Kaedah yang kedua ni, kalau kita dah tak nak serabut, tak nak buka satu part kita up, kita kongsikan slide yang penuh. Nota kita, suruh budak buka, dia dah download. Dalam masa yang sama, cikgu pergi kepada pita suara ni, okey. Cikgu klik dekat ikon ni.
Cikgu continue. Jadi budak akan masuk dekat sini. Kita tekan dekat ni, unmute ni. Okey. Kita suruh pelajar-pelajar kita buka slide sambil dengar suara kita secara serentak. Macam tu pun boleh juga cikgu. Maksudnya budak akan menyalin nota. Okey, kita pun teranglah. Slide yang pertama mengenai bla 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 bla. Okey, dah habis slide pertama. Okey, anak-anak pelajar, kita pergi pada slide yang kedua. Diorang pun salin nota. Sampailah kita punya slide tu habis. Tapi di sini kalau cikgu guna kaedah kedua ni, cikgu kena bagi tahu pelajar lah. Sekarang kita dah tamat slide kedua. Contoh kita pergi kepada slide ketiga pula anak pelajar. Okey, diorang pun tengoklah. Tapi kena pesan dekat awal-awal kepada anak pelajar, apa yang diorang tengok, apa yang diorang dengar, buat peta minda. Macam saya, kalau saya guna kaedah yang kedua ni, saya suruh diorang buka slide, buka rakaman pita suara ni. Apa yang diorang dengar, apa yang diorang tengok dekat slide, catat. Sebab di situ yang cikgu saya ambil diorang punya kelibatan pelajar dalam kelas. Okey, dah settle kita punya teknik yang kedua ni, macam mana pelajar kita nak tahu di teknik kedua tu macam mana kita nak tahu pelajar tu hadir ke tidak. Senang saja cikgu. Saya cakap okey, hantar peta minda anda di sini. Okey. Bila saya buat hantar peta minda anda di sini, maksudnya nota kita tadi lah, cikgu-cikgu sekalian, nota yang budak kita dengar daripada kuliah kita tadi kan, budak hantar di komen ni saja. Okey, budak hantar di komen tu saja nota. Kalau diorang hantar lambat tu maksudnya orang tak hadir lah kelas kita tu, maksudnya adalah tak hadir lah pada sesi kelas tu. Kalau diorang hantar cepat, contohlah saya dah buka ruangan ni, biasanya student-student saya akan bertubi-tubi hantar. Dalam tak sampai dalam 5 minit mesti dah penuh dah ruangan komen tu. Bermaksud diorang hadir ataupun wujud ketika kita bagi kuliah bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang lain. Gitu. Tengok, dah banyak kita punya ni kan, kita punya folder-folder ni. Okey. Itu ada 1 dan 2 kaedah cikgu sekalian. Okey. Boleh setakat ni cikgu? Cikgu. Ya, saya. Kalau yang kau hantar peta minda tu maksudnya pelajar boleh attach gambar ke dekat komen tu? Ya cikgu, dia boleh hantar gambar, dia boleh hantar video, dia boleh hantar PDF. Dia komen je di sini, ruangan komen ni, dia up je dia punya apa-apa. Video ke, slide ke, gambar ke, tak ada masalah. Okey, terima kasih cikgu. Tapi biasanya kalau dalam Telegram ni, biasanya budak-budak tulis nama yang bukan-bukan, nama Korea lah apalah kan. Jadi saya cakap sebelum hantar tugasan, contohlah tugasan orang kena tulis nama. Ali bin Abu. Ali bin Bau pula lah. Okey. Jadi kita kena pasti kita apa ni? File tu ataupun gambar tu kita tahulah siapa punya karya ataupun tugasan. Kadang-kadang pelajar kita ni dia buat di buku. Faham, dia snap gambar dia hantar. Nama dia tak tulis. Jadi kita nak detect siapa pula punya ni. Sebab itulah saya punya sebelum orang hantar saya kena pastikan, kena tegaskan bahawa kena tulis nama sebelum submit. Okey, itu hantar tugasan. Okey. Boleh setakat ni cikgu? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. Bila dah cikgu buat banyak create ruangan komen ni kan, tengok dah ada berapa dah hari ni. Dah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, macam mana student kita nak cari slide-slide yang selebihnya tu? Macam mana student kita nak ni? Nak kena pasti. Contoh dia nak pergi slide ketiga kan. Dah banyak info masuk tenggelam. Senang saja cikgu. Contohlah katakan student kita dah bagi sampai slide ketiga ni kan. Tapi bahagian yang paling penting adalah slide yang kedua. Okey, cikgu pergi ke ruangan slide yang kedua ni. Cikgu klik kiri, dia akan keluar macam ni. Okey, cikgu klik kiri, dia akan keluar macam ni cikgu. Copy post link tu. Okey. Cikgu pergi ke sini. Maksudnya kita punya link ni cikgu boleh pergi ke mana-mana, cikgu boleh paste ke mana-mana. Okey, dalam grup ke apa ke, dalam grup WhatsApp ke. Faham? Paste link tu. Mula mana link? Okey. Copy post link. Cikgu post saja. Dia akan keluar macam tu cikgu. Post lah. Ni. Bermaksud bila
student kita tekan, dia akan dia akan hantar kat situ lah. Jangan saya tekan dia akan pergi ke ruangan tempat tadi tu. Tu yang mudah tu, yang tu yang menariknya di sini. Maksudnya setiap slide-slide ni kita boleh bagi link. Okey, ni tugasan kan cikgu kan? Tugasan tadi tu. Kita copy. Okey, copy push link ni. Kita paste, kita bagi tahu dalam grup WhatsApp, tugasan sila hantar dekat link di bawah. Okey. Tugasan sila hantarkan di tugasan di link di bawah ini. Hantar. Ini contohlah, contoh ayat kan. Jadi budak kita klik je, dia akan pergi di sini. Gitu. Okey, cikgu. So nanti pelajar-pelajar kita komen di situlah, hantar tugasan dan sebagainya. Okey. Dan lagi satu cikgu. Kalau cikgu tengok dekat sini, dia kan ada button macam mic ni kan. Kalau cikgu tekan lama, dia akan tertukar jadi susah pula. Kalau di handset boleh cikgu. Kalau cikgu tekan lama di rakaman suara ni, dia akan tukar macam bentuk rakaman video. Di situ cikgu boleh rakam video lah cikgu. Saya guna laptop marah tak boleh nak buat pula. Ni cikgu pergi kalau cikgu tengok handset cikgu, di sebelah yang ada loceng ni, di sebelah yang ada muka orang ni, dari sini kan ada rakam suara. Cikgu tekan lama, dia akan berubah kepada rakaman video. So video tu mungkin dalam 1 minit atau 2 minit terpulang pada cikgu lah. Tapi biasanya saya buat 2 minit lah supaya senang. Okey, cikgu bagilah arahan apa-apa bagi pada pada semua pelajar dihendaki hantar tugasan. Jadi pelajar kita boleh tengoklah muka kita dekat dalam Telegram ni. Itu, kenapa buat lagi? Tengok saya dah tertekan dan nota-nota. Tak apalah, kalau kita boleh delay. Okey. Okey, cikgu. Boleh? Setakat ni boleh saya nak pergi ke yang ketiga. Macam mana kita nak, kan kita punya slide ni banyak. Kita boleh buat rumusan. Kita boleh buat macam hyperlink macam tu. Okey, contoh kita type je apa-apa. Contohlah katakan prosa. Kita type contoh tugasan lama. Okey. Kita type apa-apa tajuk. Satu, prosa. Okey. Ni cikgu tarik je kita punya ni. Okey, contoh tadilah. Kalau yang nak senang, nak mudah cikgu pergi dekat intro sini lah senang. Okey, yang ni selamat datang dan salam sejahtera. Grup ini ditubuhkan untuk tujuan PDPR. Okey. Cikgu klik kiri. Edit. Okey, dia akan keluar dekat bawah. Cikgu. Cikgu type lah nombor 1, tajuk kita pada hari ni supaya senang pelajar nak cari. Contoh prosa. Plus 6 Julai 2021. Okey, apa tujuan ni cikgu? Okey. Cikgu dah buat tajuk cikgu tadi kan? Cikgu pun pergi ke tempat yang cikgu nak highlightkan tu. Contoh saya nak pergi ke slide pertama ni. Cikgu pergi di sini, klik kiri. Faham? Copy dia punya link ni. Okey. Klik kiri, copy dia punya link ni. Okey, dah copy. Pergi ke ruangan tadi tu. Ruangan kita type prosa 6 Julai 2021 tu. Tapi jangan paste. Cikgu boldkan dia ni. Kita nak buat hyperlink cikgu. Boldkan dia. Klik kiri. Dia akan keluar macam ni. Format. Okey. Cikgu boldkan dia. Klik kiri. Dia akan jadi formatting macam ni. Lepas tu cikgu pergi ke create link. Cikgu paste lah di sini. Cikgu paste. Klik. Dia akan jadi biru cikgu. Bila dia jadi biru, cikgu post lah. Tengok tadi, dia akan keluar tu kan. Dan pelajar kita akan klik lah. Faham? Tengok dia akan pergi di sini. Boleh dapat cikgu? So ni, yang ini yang tadi tu, ini maklumat yang penting tu. Jadi cikgu pingkan dia. Supaya bila pelajar buka kita punya channel, mana ping pula? Bila pelajar kita buka kita punya channel, pelajar kita akan pergi yang ni lah. Jadi segala nota-nota kita dia akan klik di warna biru ni. Faham? Dia akan pergi tu di tempat yang dia nak pergi tu. Okey. Boleh dapat cikgu yang tadi tu?
Jadi ni macam shortcut lah cikgu. Ni macam shortcut lah. Jadi anak-anak kita senang nak cari. Okey. Boleh cikgu Ada apa nak tanya? Ni ping ni cikgu. Cikgu klik kiri ping, pin. Dia akan keluar dekat atas ni. Jadi biasanya pelajar pun dah tahu lah tu. Bila kita ping sesuatu benda tu maksudnya itu penting lah. Tengok bila kita buka dia berada di bawah. Benda tu tak ada. Jadi budak-budak kita akan pergi ke atas, klik pang. Dia akan pergi ke sini terus. Okey, dia klik nota yang nombor 1 tu. Dia akan bawa kita kepada tempat yang kita klik. Itu yang menariknya. Kita boleh buat hyperlink. Kita boleh buat shortcut nanti kata lain. Okey. Boleh cikgu? Saya nak tulis satu kali lagi. Nak tulis sekali lagi ke? Ke dah jelas? Okey cikgu, jelas. Okey, terima kasih Okey. Dan di sini juga cikgu, dalam group channel ni juga, kita boleh buat macam nak bagi feedback pada student supaya seronok-seronok kan. Tapi kuis dia macam tu je lah. Kuis dia boleh tanya seronok ke tak seronok. Okey, kita pergi ke tempat klik ni. Klik yang ikon klik kertas ni, klik. No. Sini. Okey, ni apa ni? Ni sekejap cikgu Sebab ikon di handset dengan ikon di Telegram dekat desktop ni kadang-kadang lain. Okey. Sekejap cikgu Sepatutnya dia dah keluar ni. Kalau klik di sini. Tak keluar. Kalau di sini. Okey, kalau di desktop, cikgu tukar, cikgu klik di 3 titik ni. Cikgu pergi kepada ni, create full ni. Ini macam soalan cikgu. Dia macam soalan. Tip. Cikgu bolehlah bina apa-apa soalan. Tapi soalan dia macam ABC lah cikgu. Dia boleh pilih. Contoh kita buat-buatlah supaya budak ni seronokkah? Macam tu je. Lepas tu quiz apa nak buat. Baiklah, seronok. Tak seronok. Contoh cikgu create mood quiz. Kita create apa ni? Pilih. No. Mati purpose lah tentang quiz Kalau quiz kita kena pilih jawapan dia. Okey, lepas tu create. Dia akan keluar macam ni cikgu. Jadi anak-anak pelajar kita boleh pilih lah. Seronok ke tak seronok ke? Kalau tak seronok cikgu, kita tanya soalan dalam ni. Kenapa tak seronok? Nanti diorang bagi alasan dan cadangan. Di situlah kita boleh menambah baikkan kita punya resipi DPC kita pada hari ini. Tapi ada juga kadang-kadang pelajar kita yang dia nak bagi tahu tapi segan. Boleh juga pun tepi, jadi masalah. Okay. Itu kelebihannya cikgu yang saya dapat perkongsian saya tentang grup channel melalui PDP Art melalui channel cikgu. Okay. So bagi saya dia sangat mudah dan sangat ringkas. Semua dia banyak kerja lah cikgu sebab cikgu kena sediakan satu-satu slide, setiap slide ni kena buat rakaman suara, kena buat rakaman video. Tapi okey, pelajar boleh tengok balik apa yang kita buat. Dia boleh rujuk. Kita pun boleh buat shortcut macam tadi tu. Okey cikgu? Ada apa-apa persoalan? Ada soalan tak cikgu? Kalau tak ada soalan, saya tanya cikgu. Okey, faham ke tak faham macam mana nak share kita punya link ke apa ke? Cikgu? Ya, saya. Macam saya nak cuba create channel tapi saya punya Telegram ni dia tak ada tulis ikon new channel. Tiada. Tu cikgu kadang-kadang dia punya design Telegram ni bergantung pada handset cikgu. Okey, cikgu buka Telegram, ada tak gambar pensel cikgu? Pensel tak ada. Tak ada di luar. Dekat setting tu ya? Dekat pensel ada. Cikgu klik di situ cikgu. Pensel tu. Oh, dekat ada. pensel tu ada. Di situ cikgu. Oh, bukan dekat ikon 3.3 tu. Okey, terima kasih. Ya.
Itulah saya cakap. Apple lain, dia punya handset Vivo lain tu yang kadang-kadang saya pening tu. Tapi benarnya aplikasi dia ada, cuma kena cari betul-betul. Okey, terima kasih cikgu. Okey cikgu. Ada soalan lain? Sorry, boleh Ya, saya ya, bagi ya, cikgu. soalan? Sebab Boleh, saya nampak boleh. tangan Irma Rohaiza tu, ke dia tanya dulu? Mana-mana lah. Siapa. Saya bagi Cikgu Irma tanya dulu. Okey. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya nak tanya, kalau dekat Apple tu lah tadi cikgu cakapkan kalau dekat iPhone ataupun dekat MacBook dia tak ada button yang manage apa tadi tu? Untuk kita nak buat tu. Ya cikgu. Mana dia punya button dia saya tak jumpa pula. Kalau itu kan ada tu cikgu sebab dia punya tu lah saya cakap tadi, design dia lain-lain. Cikgu tak ada. Tadi apa tu? Klik dekat Tiga gambar titik. tiga titik. Nanti dia akan keluar apa tu? Untuk nak masukkan jadi grup lain tu boleh cikgu tunjuk balik? Okey, boleh cikgu. Okey. Kalau nak, okey macam mana kita dah create channel kita kan. Sekarang kita nak aktifkan kita punya ruangan komen ni supaya boleh menjadi komunikasi dua hala. Kita klik 3 titik ni. Okey. Dia akan keluar manage channel. Okey. Klik saja. Dia akan jadi macam ni. Cikgu pergi kepada ruangan discuss ni cikgu. Klik sini. Itulah saya tengok macam dalam yang iPhone ni ataupun ni tiada pula. tak jumpa yang button tu. Ada tu cikgu. Ada tu saya rasa. Ataupun Jadi, kawan-kawan yang iPhone ni boleh tolong. Sebab dia memang ada tu cikgu. Sebab saya dengan cikgu Fazil matematik dekat sini. Dia pun pakai iPhone, dia cari-cari jumpa ada dalam tu. Mas. Ya. Dia mau apa? Di iPhone kan ya atau di mana? Iya, di handphone. Oh, di handphone. Mau cari ikon apa ya? Mau cari yang tadi manage channel untuk masuk yang discussion punya ni. Oh, kalau join. kalau di iPhone klik yang tajuk kita tu. Tajuk. Dia memang tidak ada manage channel tu. Kita just klik tajuk kita, lepas tu klik edit. Edit, okey. Lepas tu ada discussion, add. Ada nampak? Ya, ada. Thank you very much. Okey. Okey, so cikgu, yang kita dah add group tadi tu, kita dah buat group, ni lah group kita cikgu. Ni. Segala benda yang kita bincang, dia akan berada dekat sini. Cuma dekat sini cikgu, dia tak tersusun. Macam channel dia tersusun sikit cikgu. Okey, faham. Dia tak serabut. Boleh ke nak delete yang ni? Kalau cikgu nak delete group ni, saya bagi tahu awal-awal Bila cikgu right click, dia akan mana delete? Ni tak ada delete pula. Tak payah delete lah, selamat. Sebab group ni pun tak kacau orang pun. Hanya yang boleh masuk dekat group ni kita je. So pelajar-pelajar kita akan hantar submit nota ke video semua akan tersimpan rapi dekat sini. Melainkan kalau kita delete. Okey, so grup percubaan ni, yang chat ni cikgu jangan kacau. Okey. Ada lagi soalan cikgu-cikgu? Kaedah kehadiran kaedah kehadiran tu cikgu boleh menggunakan pelbagai kaedah lah. Sama ada melalui hantar nota ke. Itu pun kita boleh detect penlibatan budak kita melalui sesi kuliah kita lah pada hari kelas. Okey? Ataupun kita nak bagi link Google Form ke ataupun Microsoft Form ke, tak ada masalah tu. Klik je dalam tu. Okey. Ada lagi cikgu pertanyaan? Cuma yang masalahnya saya rasa Telegram akan update juga pasal benda ni. Cuma setakat ni cikgu, untuk kita punya share screen di channel, bukan group di channel, belum dapat lagi cikgu. Kalau cikgu tekan yang ikon ni, ikon suara ni, pita suara ni, cikgu klik, continue. Cikgu klik di 3 titik ni, ni saja dia punya, ini saja dia punya kelebihan. Kalau dekat grup kan cikgu, kalau dekat grup biasa, saya pergi kat grup saya. Ni grup kuliah saya. Kalau cikgu pergi dekat sini, ikon ni, okey. Cikgu klik kat 3 titik ni, dia ada banyak. Share screen, setting,
Itu kat grup. Kalau dekat channel share screen ni tiada. Jadi kita nak share screen apa-apa susah lah. Jadi nak mudah baik cikgu pakai, terpulang pada kreativiti cikgu lah nak pakai yang mana. Tapi saya prefer channel lah, senang. Senang nak cari, senang nak. Sebab budak boleh rujuk balik, itu yang penting. Sebab kadang-kadang bila student tanya kan, cikgu slide yang tu terang pasal apa kan, saya bagi link saya tu dekat pelajar akan detail. Itu cikgu. Okey. Ada apa-apa lagi soalan cikgu? Saya rasa itu saja perkongsian ringkas saya pada hari ini. Sekiranya rakan sahabat-sahabat ada penambahbaikan tentang channel, boleh tambah, tak ada masalah, boleh mencelah. Okey. Saya rasa itu saja daripada saya secara ringkas. Kalau ikutkan banyak lagi cikgu, tapi ruang masa kita terhad, saya ajar benda yang basic tu saja. Okey? Okey Mas. Ya. Itu sahaja Okey. pada hari ini. So terima kasih Cikgu Mas. Sebelum kita berakhir ya, saya share borang kehadiran. InsyaAllah kita cuba usahakan masuk dalam Gotna kan. Sekejap ya. Sekejap saya share dulu. Nanti kawan-kawan boleh tengoklah kita punya ni. Kita punya kehadirannya. Sekejap. Jadi boleh tengok isi kita punya borang kehadiran lah. Boleh nampak? Okey. Ya gitu. Boleh. Okay, so kalau dah nampak, boleh masuklah dalam ni. And then boleh isi lah yang sepatutnya. So itu saja. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang datang pada hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan buat satu sesi perkongsian mengenai Wakelet pula. Bagaimana kita boleh mengurus dokumen kita dengan menggunakan Wakelet. So itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Lip. Ya? Kalau ada sesi kedua panggil tau. Nak share group pula. Tadi channel. Oh, okey. Boleh. Nanti lepas ni kita boleh tambah Cikgu Mas lagi. Okey, terima kasih Lip. Okey, bye. Terima kasih semua. InsyaAllah kalau ada apa-apa respon ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mas. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.